Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Faslun fi adabil khuruj ilal masjid. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Jadi kita telah selesai daripada berwudu, selesai daripada mandi dan juga bertayamum. Sekarang ni kita nak keluar pula pergi ke masjid. Itu dari tertib susunan hidupnya macam itulah. Bila seorang itu dah selesai berwudu nak pergi ke masjid, maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Maknanya kalaulah waktu itu sebelum azan, tak masuk waktu mana-mana salat lagi, jadi kita sembahyang sunat wudu 2 rakaat, atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu terbit. Kalau kita berwudu sudah mandi tadi, dah masuk dah azan dah sembahyang subuh, jadi kita sembahyang sunat subuh atau mana-mana fardu saja. Ini contoh. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buat macam tu. Kemudian pergi engkau ke masjid. Kamu pergi ke masjid dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Seboleh mungkinnya kita jangan tinggal sembahyang berjamaah ni, salatlah berjamaah sentiasa 5 waktu di masjid. Istimewa pula sembahyang Isya dan subuh. Mana istimewa pula mana lebih-lebih lagi. Jangan kamu tinggal sembahyang Isya dengan subuh berjamaah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi 27 darajah. Artinya sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Tinggilah tu. Hadis ni riwayat Tirmizi dan dalam riwayat Muslim ada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi, ada perkataan lillahi, tambah man shalla lillahi. Dalam riwayat hadisnya ada lillah. Kalau nuskah kita tak ada, tambah, letak dah, buat tambahan tepi tu, man shalla lillahi arba'ina yawman. Man shalla lillahi arba'ina yawman as-salawati fi jama'ah, as-salawat fi jama'ah la tafutuhu fiha takbiratul ihram. Ini syarat dia, la tafutuha takbiratul ihram. Kataballahu lahu bara'ataini, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Apa maksud dia? Barang siapa sembahyang 40 hari, iaitulah sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah, padahal tiada luput dalamnya satu takbiratul ihram. Dia sembahyang berjamaah 40 hari, tak pernah terlepas takbiratul ihram. Suatu imam, yakni bersama imam. Suatu tanda situ makni bersama imam. Takbiratul ihram tak boleh jadi kecuali bersama imam. Mana naknya Allahu akbar, imam Allahu akbar, takbiratul ihram dia pun Allahu akbar selalu. Nak dapat kelebihan besar ni bukan mudah. Kita nak dapat apa-apa ganjaran yang mahal pun kerja kena kuat. Sama juga ni. Apa orang ni dapat? Nascaya disuratkan Allah, dituliskan Allah Ta'ala baginya 2 kelepasan. Bara'atun minan nifaq, iaitulah lepas daripada munafik dan lepas daripada api neraka.
Siapa dia nak bebaskan diri daripada sifat munafik dan nak bebaskan dia daripada api neraka, insya-Allah taala naklah dia semaya 40 hari. 40 hari semaya berjamaah tak terlepas takbiratul ihram. Mana dia takbir sekali dengan imam. Allahu akbar imam, dia pun Allahu akbar lalu. Jadi sebaik-baiknya mana-mana jemaah yang baru sampai sini 40 hari jangan pergi ke mana-mana. Amalkan ni 40 waktu 40 hari ni. Ada pun hadis di Madinah 40 waktu bukan 40 hari. Tersebut dalam hadis siapa yang semaya 40 waktu di Madinah di Masjid Nabi tak terlepas takbiratul ihram, dapat pahalanya sama ni juga. Baraah, dua kelepasan. Lepas daripada munafik, lepas daripada api neraka. Tapi hadis tu, hadis Madinah tu dhaif. Hadis yang Madinah tadi dhaif. Hadis 40 hari ni diriwayat oleh At-Tirmizi dengan sanad dia hasan. Mana hal ni kuat. Hadis 40 ni sanad dia hasan, maknanya kuat. Hadis yang 40 hari 40 waktu Madinah dhaif. Tapi kalau kita pergi Madinah, berlatih dah 40 waktu, dapat alhamdulillah. Balik-balik rumah tak ada 2 hari lepas haji, tak pergi sembahyang Jumaat pula. Mana orang ni tak tahu nak kata macam mana. Tujuan dia masuk camp 40 waktu tu nak suruh gerak, nak suruh lekat dia tak nak sembahyang Jumaat. Balik-balik tak ada habis air Zamzam lagi. Minyak atas beli botol tak ada habis lagi. Gitu mesti sebah pula. Ni masalah besar lah dia. Kita cuba berusaha, terutamanya warga-warga mah ni, tak ada kerja dah ni. Nak kerja berapa lagi? Pejabat tak pergi dah, noreh tak pergi dah. Anak cucu yang jaga di mak dia belakang. Ambillah peluang kesempatan beramal dengan hadis 40 hari ni. Semaya berjamaah 40 hari, jangan terlepas takbiratul ihram. Biar ada kat satu catatan dalam hidup kita ni, satu tanda kita telah beramal duduk 40 hari semaya berjamaah tak pernah tinggal. Ikut syarat dia ni. Syarat dia ni jangan terlepas takbiratul ihram. Allah Ta'ala bagi kelepasan kepada dia. Kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Allah Ta'ala lepaskan dia ni daripada bersifat munafik dan lepas dia daripada azab neraka. Besar ke tidak kelebihan? Besar. Buatlah. Kita show dan kita kempen, anjur kepada orang-orang yang tidak terlibat dengan kerja buat ni, lekatkan diri kita 40 waktu 40 hari semaya berjamaah, biar adalah catat. Tapi jangan lepas pada lulus 40 hari ni balik ke apa istihar pula, saya lulus dah 40 hari dapat, tak payah. Biar Allah Ta'ala yang luluskan kita tak payah cerita kepada orang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa dia? Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullahu. Hadis ni riwayat Muslim, tanda situ. Nombor hadisnya 656. Artinya, man shallal isya fi jamaah, barang siapa sembahyang isya berjamaah, fa ka'annama shalla nisfal laili, maka seolah-olah ia berbuat ibadat setengah malam. Semaya isya berjamaah seolah-olah kita beribadat setengah malam daripada ambil sekat malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadat semalam-malamnya. Kalau kita nak boleh pahala beribadat bertahajud sepanjang malam, macam mana kita nak buat? Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Jangan tinggal dua ni. Kerana dia kepit dua ni, dia gabung ni antara isya dengan subuh, seolah-olah kita walaupun kita duduk tidur tengah malam tu, pakaan nama, macamlah kita ni duduk beribadat sepanjang malam. Kalau kita bangun beribadat pula, itu kelebihan cukup besar. Sangat besar lah kelebihan dia ni. Beribadah kepada Allah SWT ni, berzikir,
Berzikir ni bukan dengan mulut saja. Zikir ni dia boleh semua sekali. Dengan mulut yang kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, zikir. Dengan hati kita tafakkur, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, mengenangi segala kesilapan yang terjadi pada yang lalu, itu tempat zikir. Atau dengan perbuatan kita duduk salat, maya, baca Quran, duduk mulai kaji pelajaran-pelajaran yang kita belajar, ini termasuk dalam zikir. Zikir ni bukan jangan kita sempit. Bila kita sempit, zikir ni dengan lidah saja sempitlah dia punya ruang lingkup dia. Zikir ni luas. Itu kelebihan kita berdiri malam, semaya subuh berjamaah dan semaya isya berjamaah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka segianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Jangan tinggal sembahyang berjamaah. Seboleh mungkin nak takbiratul ihram sekali dengan imam, nak lekat setara mana kita sibuk pun lekat, biar cukup 40 kali, insya-Allah. Maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, kalau kamu tak buat sembahyang berjamaah, duduk sembahyang seorang diri juga, apa faedah bagimu dalam menuntut ilmu? La ilaha illallah. Ini amaran, ini cabaran. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala cabar kita pelajar-pelajar ilmu. Kalau ilmu belajar ilmu tapi sembahyang berjamaah malas, terutamanya subuh tak naik, tak pergi masjid belajar ilmu, tak ada sia-sia, tak ada guna mengaji dia. Dan hanya sahaja faedah ilmu itu diamalkan. Kerana faedah ilmu itu nak beramal. Kalau belajar saja tak ada ilmu, tak beramal, samakah kita dengan orang putih, dia panggil orientalis, yang belajar Islam tapi dianya tak ada Islam. Orang putih ni belajar Islam secara mana? Ngaji, boleh CJ, PhD dalam bidang Islamic study, mengaji Islam. Dia kafir. Samalah dengan orang kita, orang anak-anak Islam yang belajar tentang al-firaq. Waktu kami belajar dulu ada satu madah, satu subjek, dia panggil subjek al-adyan wal firaq. Mengetahui agama-agama dahulu dan firqah-firqah, kumpulan-kumpulan. Kita ngaji bab Yahudi, ngaji bab Nasrani, Kristian. Kita tak jadi Yahudi, tak jadi Kristian. Supaya dengan orang putih ngaji Islam, dia tak jadi Islam sebab dia tak beriman. Dia mengaji saja, dia kaji. Jadi kalau kita orang Islam belajar agama Islam ni tak beramal, supaya tarah kita dengan orientalis yang belajar untuk ambil CJ saja. Tak ada faedah, kata Imam Ghazali, kerana faedah ilmu ialah amal. Ini satu cabaran yang perlu kita ingat. Faedah ilmu ialah beramal. Kalau faedah ilmu tidak beramal, ini masalah besar. Sekarang ini masalah besarnya, masalah ilmu ada, amalnya tidak. Besar masalah. Maka hendaklah engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Bukan. Tengok dalam nuskah lama dia kata apa? Terjemah yang asalnya bukan dengan tanda ada buat kurungan di dengan tu, sepatut terjemah dia jangan. Maka hendaklah engkau berjalan ke masjid itu, jangan berlari-lari. Mana berjalan secara sederhana, jalan biasa. Sebab apa kita kena tukar jadi jangan? Kerana nas asal dia adalah bidayatul hidayah. Fa iza sa'aita ilal masjidi famshi 'alal hay'ah was sakinah. Jadi kamu berjalan di atas kelakuan kamu biasa dan tenang. Wala ta'jal. Jangan gopoh. Mana dengan di sini dengan makna jangan, tulis itu. Jadi kalau kita baca hal ni, maka adalah engkau berjalan ke masjid dengan berlari-lari, habis. Tengok semua orang nak mari masjid berlari semua, macam maraton pula, jadi nak lomba lari pula. Kita kena ingat baca kitab ni, kalau benda tu tidak tepat dengan syariat, kita kena ingat kitab ni salah-salah cetak. Jangan kita terlalu, kadang-kadang ada pelajar kita ni bila disebut dalam kitab ni, tak boleh ubah ini kitab. Macam mana tak boleh ubah? Benda tu memang
Memang bercanggah. Lafaz asal kata bisakinah, dengan tenang. Di sini kata dengan berlari. Maksudnya dengan berlari kena honggar, kena berlari. Salah ke betul? Automatik kita sebagai pelajar, talib, guna otak kita, kita boleh boleh kesan bahawasanya kita ini berlaku silap cetak. Semua dengan silap kita. Mana salah cetak? Kalau tidak, kita kena honggar semua. Berjalan nak pergi masjid, start daripada ujung rumah honggar. Ada rumah dekat tak apa, tak ada peluh. Ada rumah jauh enggak. Tak mudah lah peluh siapa masjid. Nabi suruh mandi sana, tak suruh hilai bang-bang. Kalau honggar pakat mari belakang, menguak tak mudah dia. Ingat dah. Dengan mana jangan berlari. Berjalan biasa saja. Dan baca olehmu pada ketika berjalan itu, Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ata bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika fa asluka an tanqizani minan nar fa as'aluka. Tak baik-baik, dia tak nampak je. Fa as'aluka an tanqizani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tu bagi hadiah letak. Artinya, wahai Tuhanku, dengan berkat hak orang yang memohon atasmu, dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, dan dengan berkat hak perjalananku ini padamu, maka bahawasa tiada aku keluar kerana kejahatan. Mana aku keluar dari rumah aku bukan kerana jahat, dan tiada kerana kebesaran, dan tiada kerana sum'ah. Sum'ah ni nak suruh orang dengar saja, nak suruh orang puji. Dan hanya sahaja aku keluar ini kerana memeliharakan diri dari murkamu dan berkehendak keredaanmu. Maka aku pohonkan akan dikau bahawa engkau lepaskan akan daku daripada api neraka, dan bahawa engkau ampunkan dosaku, kerana bahawasanya tiada yang mengampunkan melainkan engkau. Tiada yang mengampun dosa, tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Di sini ada sedikit perbahasan. Cerita Allah bihaqqis sa'ilin 'alaika ini diambil daripada sebuah hadis yang diriwayat oleh Ibnu Majah daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Bacaan ini, Allahumma bihaqqis sa'ilin 'alaika. Seorang ulama nama dia Al-Alusi mengatakan, fa fi sanadihi al-awfi wa fihi dhaif. Hadis Allah bihaqqis sa'ilin 'alaika ni hadis dhaif. Tapi kalaulah ditakdirkan maknanya sahih, apa dia makna dia? In haqqas sa'ilin 'alaika an tujibahum. Mana kita doa, ya Allah, dengan hak orang yang minta padamu. Sebab apa kita kata macam tu? Kerana Allah Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Kamu doa, minta dengan aku akan perkenan, akan terima. Maknanya dengan hak orang yang minta padamu. Allah Ta'ala dah janji dia, kalau meminta aku akan perkenankan. Jadi bihaqqis sa'ilina 'alaika. Dengan cara tu kami minta hak orang yang meminta. Hak orang yang minta, Allah Ta'ala dah janji nak perkenankan. Jadi gitulah makna dia. Wa bihaqqil ar-raghibina ilaika. Hak apa ni? Orang yang berjalan kepada engkau dalam taat, hak dianya Allah Ta'ala akan bagi pahala. Itu janji Allah. Itu maksud dianya. Hak-hak di sini maksudnya menuntut janji Allah SWT kepada hamba dia. Kalau membuat baik, Allah Ta'ala aku bagi balasan yang baik. Buat taat, bagi balasan syurga. Kalau kamu minta kepada aku akan bagi. Astajib lakum. Itu maknanya. Faslun fi adabi dukhulil masjid ila tulu'is syamsi.
Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala dia mula kitab ni dengan sembahyang subuh dulu. Ini suatu fasal pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Jadi apa benda yang kita kena buat dalam masjid sehingga terbit matahari, apakah tugas kita? Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan olehmu kakimu yang kanan, dan dibaca pada ketika itu. Bila kita masuk masjid, kita mula masuk dengan kaki kanan. Ingat baik-baik ni. Nanti kita tanya soal-soal lepas ni tak kena jawab, susah. Perhati baik-baik doa masuk masjid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ingat dah? Ingat ke tidak kita baca masuk masjid? Pelajar-pelajar kita ingat ke tidak? Tak ingat. Ingat doa masuk masjid, ingat? Kena hafal semua ni. Mula-mula start, permulaannya kita baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian kita baca doa, Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masa nak masuk masjid, kita baca abwaaba rahmatik. Abwaaba rahmatik. Pasal dalam masjid ni tempat himpunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala engkau lihat dalam masjid itu akan sesuatu berjual-jualan. Kalau tengok orang mari duk nego dalam masjid, duk jual dalam masjid, kamu kata la arbahallahu tijarataka. Duk dalam masjid duk bicara perniagaan, duk bicara bisnes, ataupun buka kedai dalam masjid, kita kena kata apa? La arbahallahu tijarataka. Maknanya tiada memberi laba, tiada memberi keuntungan oleh Allah Ta'ala akan perniagaanmu itu. Menego dalam masjid, Allah Ta'ala tak bagi untung. Jadi jangan kita menego dalam masjid. Tak boleh ramai jual beli dalam masjid. Dan apabila engkau lihat akan seorang yang mencari akan suatu haknya yang hilang dalam masjid, masuk dalam masjid duk istihar barang-barang dia hilang, tolonglah barang saya hilang gini, maka kata oleh kamu akan dia, la raddallahu alaika dallataka. Artinya tiada mengembalikan Allah Ta'ala atasmu akan yang hilang daripadamu. Pasal itulah mengikut kaedah Islam, kalau kita nak buat peristiharan, nak buat iklan barang-barang hilang, kalau dia panggil luqatah, yang kita benda kita jumpa, kita tidak iklan dalam masjid, kita iklan di pintu masjid. Kalau buat iklan dalam masjid tak boleh. Dia panggil, kita kena kata dia la raddallahu alaika dallat. Allah Ta'ala tak taklid bagaimana. Itu berat. Supaya juga orang masuk Isya dalam masjid, iklan perniagaan dia, kita kata tu tak atas balik, itu tidak bagi keuntungan kepada kamu menego dalam masjid. Jangan kita duduk menego dalam masjid. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi kita tak bawa lah hadis-hadis, kalau tidak jadi panjang pula. Kita baca syarah yang dia ada, hadis-hadis yang disebut, kita bagi tahu dari segi sanad dia. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk hingga engkau berbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini adab. Kalau kita masuk dalam masjid, waktu mana sekalipun, kalau nak duduk, jangan duduk, kecuali kita sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Sebelum duduk sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat apa dia nama ni? Tahiyatul masjid. Ataupun kalau kita masuk sudah azan, kita sembahyang sunat qabliyah, ataupun sebelum azan qabliyah, sembahyang sunat qabliyah. Tengok waktu lah, waktu mana kita masuk. Kalau waktu orang dah azan, masuk waktu. Kalau masuk waktu tidak azan, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau dah azan dah, tak payah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sudah masuk dalam mana? Dalam sembahyang sunat qabliyah kita tadi. Itu cara dia. Maka jikalau engkau belum sembahyang 2 rakaat subuh, maka engkau perbuat akan dia
Nascaya memadalah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Dia jelas daripada kita. Tahiyatul masjid ni masuk di bawah 2 rakaat subuh. Maka engkau perbuat akan dia nascaya memadalah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Kemudian daripada itu maka engkau berniat iktikaf. Jadi kita duduk dalam masjid niat iktikaf. Demikian niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat dalam hati kita, sahaja aku bahawa aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Niat saja aku iktikaf dalam masjid, cukup. Niat dalam hati, duduk. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya barang siapa iktikaf ia dalam masjid padahal ia percaya akan Allah Ta'ala, dalam keadaan dia percaya kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, lagi kerana Allah Ta'ala nascaya diampunkan baginya oleh Allah Ta'ala akan yang terdahulu daripada segala dosanya. Tanda tepi itu hadis. Hadis ini diriwayat oleh Ad-Dailami dalam Musnad di Al-Firdaus, sanad dia dhaif. Tulis hadis ni rawahu Ad-Dailami dengan sanad yang dhaif. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya dia kata dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa 10 fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini. Artinya barang siapa iktikaf 10 hari siang dan malamnya dalam bulan Ramadan, adalah ia seperti mengerjakan 2 haji dan 2 umrah. Tulis itu. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata sebahagian ulama hadis, hadis ini maudhu', palsu. Bukan tak mari, sanad dia tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis siapa iktikaf 10 hari ni dapat 2 kali haji ni, hadis ini maudhu'. Dan baca olehmu doa yang dibaca akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada 2 rakaat sunat subuh. Demikianlah doanya. Doanya panjang. Doa ni panjang. Imam Ghazali rahimahullah taala dia capur semua sekali sanad-sanad dia. Jadi kita pakai bacalah. Kalau tidak, duk tahrik hadis sanad ni saja panjang. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tasluhu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyaddu biha wajhi wa tulhimani biha rusdi wa taqdi li biha hajati wa ta'simani biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya war-ridha bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa as'aluka rahmah analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka as-sabra 'inda al-qada' wal fawza 'inda al-liqa' wa manazil asy-syuhada' wa 'aisha as-su'ada' wan nasra 'ala al-a'da' wa murafaqata al-anbiya'. Allahumma inni anzilu bika hajati wa in dha'afa ra'yi wa qasura 'amali وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد سبحان من اتصف بالعز سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي نورا في دمي نورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا أعظم نورا واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kalau baca hon ni hebat benar ni. Dia suruh baca waktu kita nak berjalan lepas semaya sunat subuh. Untuk bila kita ni tak ada semaya 2 rakaat kau mak dah. Nak baca mana ni? Panjang doa ni. Macam mana nak buat? Kita terpaksa kena tulis lain. Buh bagi comel-comel. Nanti kita bagi insya-Allah taala. Tulis mula dah. Tulis balik photo state mula. Sekali dengan arti dia, dengan makna dia. Insya-Allah. Kalau nak tulis malam ni panjang ni. Satu-satu. Tapi makna doa tu memang comel. Memang cantik semua. Dari segi arti dia cantik. Arti dianya, tapi kalau nak terjemah direct gini, tak cuba cari tempat pula. Nanti kita buat lain lah, buat kertas lain dah. Kita buat satu kertas doa ni. InsyaAllah ta'ala. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan masyghul. Apa makna jangan masyghul? Jangan sibuk engkau melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu. Itu arahan daripada dalam kitab kita ni. Yang kita jumpa dalam kitab. Dia ada hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas dia semaya sunat fajar, dia tidur. Ittaja', dia tidur rehat. Pasal dia penat daripada tahajud malam. Tapi kalau orang tak nak tidur, bacalah. Kalau boleh baca doa ni, baca mana-mana doa, zikir, baca Quran sehinggalah keluar imam untuk semaya subuh. Maka apabila engkau dengar akan dengarkan bang muazzin dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putus sekalian bacaan. Mana kalau kita tengah baca doa, tiba-tiba orang azan. Oh, doa ni rupanya sebelum azan lagi ni. Dah lepas azan dah. Kenapa dia lepas ini tengah dengar azan pula? Boleh jadi azan pertama kan? Tak juga tu. Susunan dia tu. Dan dibaca olehmu doa yang ini, doa yang dibaca akan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada 2 rakaat sunat subuh. Demikianlah doanya. Betul dah kita tak? Sini pula, maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan masyghul. Jangan sibuk engkau ni melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran hingga engkau kerja akan sembahyang fardu. Itu habislah, mana arahan yang pertama tak habis. Ini arahan lain pula ni. Maka apabila engkau dengar bang muazzin dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putus sekalian bacaanmu itu dan jawab olehmu akan muazzin.
Mana kalau kita tengah baca apa-apa pun, kalau kita dengar azan Allahu Akbar, maka kita kena berhenti semua yang lain. Tengah duk buat, tengah duk baca, tengah duk zikir, stop. Kenapa? Kerana kita nak suruh ikut sama dengan muazzin. Kalau kita duduk berjalan, tengah duk buat kerja, tengah duk berdiri, tiba-tiba bunyi lagu negaraku, kita suruh bangun ke tidak? Tu lagu negaraku je tu. Ni azan yang melaunkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, nak ajak manusia buat kebaikan. Tiba-tiba kita buat tak irau, buat tak dengar. Macam mana ni? Nah, itu lagi sepatutnya inilah yang kita besar. Kerana maka apabila mengata muazzin itu Allahu Akbar, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muazzin. Kena kata ikut apa yang dikata. Faqulu, Nabi kata, kamu hendaklah kata ikut sebagaimana muazzin kata. Demikianlah pada tiap-tiap kalimah, melainkan pada hayy alataini. Tulis bawah situ. Hayy alataini. Apa makna hayy alataini? Apa dia hayy alataini? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka kata olehmu pada jawab keduanya itu, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jawapan kita. Maka apabila mengata muazzin, bila muazzin kata as-salatu khairum minan naum, kita nak kata apa? Kita nak jawab apa? Dalam kitab kita ni kata, maka kata oleh kamu sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Ada sebagai ulama kata, kamu kena kata sama juga, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, kita jawab as-salatu khairum minan naum. Sebab Nabi tak kecuali sini. Tidak ada kecuali. Yang kecualinya hayy alataini saja. Dua hayya alal falah. Pasal apa? Bila muazzin kata hayya 'alas salah, makna? Maknanya marilah kamu semua ni menunaikan sembahyang. Jadi kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada orang yang mampu menyahut seruan nak pergi sembahyang ni kecuali orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang, betul ke tidak? Kalau Tuhan tak bagi pertolongan, dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tarik selimut lagi. Allah, bedah dia ni. Ambil kain selimut perak tarik, tak bangun pasal tu. Pasal tu kita kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa-apa saja kalau kita dengar benda ni besar, kita kena kata la haula wala quwwata illa billah. Kerana ini kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu aku tak mampu nak buat benda ni kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ulama mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita kata macam tu juga, as-salatu khairum minan naum. Kalau nak tambah ni sadaqta wa bararta, mengikut dalam kitab kita ni kita tambah sebagaimana ini disebut di sini. Tapi itulah perbahasan ulama yang panjang. Lepas ni kita akan sebut tentang apa yang diulas oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam masalah ni, insya-Allah. Maka apabila selesai engkau daripada menjawab muazzin itu, maka baca oleh kamu, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammad al-wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ini disuruh baca macam ni. Inilah doa kemudian daripada bang subuh. Adapun doa yang lain daripada subuh itu, maka iaitu baca oleh kamu. Doa ini, doa yang kedua ini yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat yang membezakan di antara subuh dengan tak subuh. Yang Nabi suruh ajarnya, bila kamu dengar muazzin, hendaklah kamu ikut sebagaimana dia kata. Faqulu misla ma yaqul muazzin. Ikut sebagaimana muazzin bagi tahu. Muazzin kata. Muazzin kata apa, kamu ikut dia. Jangan langgar perintah dia. Kemudian kamu baca doa ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Dalam kitab kita ni ya arhamar rahimin, dalam hadisnya, riwayat dalam hadis, innaka la tukhliful mi'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa dia kata sebagaimana muazzin kata.
Kemudian lepas tu dia baca doa ni, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah ni siapa? Innaka la tuhibbul mi'ad, ataupun siapa? Allazi wa'adtah, siapa sekat tu. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata kamu akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat pada mana-mana orang yang baca doa minta kuasa syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebab kuasa syafaat ni cukup besar. Ia nak menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat nanti siapa? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang diberi kuasa oleh Allah Taala menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah bila orang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, orang minta, ya Rasulullah, tolong isfa' lana, bantulah kami. Pada waktu itu Nabi kita minta kuasa syafaat yang ada di tangan dia ni nak guna dah kuasa. Itu dia. Maka apabila engkau dengar akan iqamah, dengar qamat pula, maka kata oleh kamu seperti yang dikata orang yang iqamah itu, melainkan pada katanya qad qamatis salah. Maka jawab oleh kamu dengan katamu, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard ij'alni min salihi ahliha. Jadi kalau kita jawab cakap aqamahallahu wa adamaha, takat itu hadis itu hadis riwayat Abu Daud tapi sanad dia dhaif. Ada pertambahan lagi, waj'alni min salih ahliha tu, kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab di At-Talkhisul Habir, dia kata wa ziyadatu fihi la aslalaha. Tambahan bacaan ni tidak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaza la asl. Tidak ada asalnya lima zukira fi salati fi as-salatu khairum minan naum. Supaya juga tak ada asal baca as-salatu khairum minan naum, kita kata sadaqta wa bararta. Semua baca itu tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Cumanya kita ini di kata jawapan tersebut ditulis oleh para fuqaha dalam kitab mereka. Maka apabila engkau mendengar akan muazzin, padahal engkau dalam sembahyang. Kalau kita duduk salat, kita dengar orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nak buat macam mana? Maka engkau sempurnakan sembahyang itu, sempurnakan sembahyang. Jangan berhenti, teruskanlah salat. Kemudian maka engkau dapat akan jawab bang itu kemudian daripada salam. Mana lepas pada kita assalamualaikum, kita jawab Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah, baca doa. Maka apabila ihram imam, bila imam sudah masuk dalam salat bertakbir Allahu akbar akan sembahyang fardu, maka jangan engkau membimbang melainkan mengikut akan dia. Kalau imam dah sembahyang fardu dah, tak boleh lagi kita sembahyang sunat. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, maka baca oleh kamu. Bila kita selesai sembahyang fardu, kita diminta supaya baca bacaan yang ada di sini. Insya-Allah taala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya, insya-Allah.